يكون واحد خمسة ثلاثة. سأقدم عن التشبيه المقلوب. التشبيه المقلوب هو جعل مشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهر. والمعلوف أن تقول كأن أخلاق هذا شيخ نسيمة صباحي ولكنك عكست وقلبت للمبالغة والإراك فتقول كأن نسيمة صباحي أخلاق هذا شيخ بادعاء أن وجهه شبه أقوى في مشبه من المشبه به. Tashbih maklub merupakan bahagian akhir jenis tashbih hissi akli yang dinamakan dengan tashbih maklub oleh ilmuwan balaghah. Tashbih yang ditukarkan antara musyabbah dengan musyabbah bihnya. Pada asasnya, wajhu syabah yang terdapat pada musyabbah bih mestilah lebih hebat daripada yang terdapat pada musyabbah. Namun begitu, wajhu syabah dalam tashbih maklub diterbalikkan daripada musyabbah bih kepada musyabbah. Mislu tashbih maklub, ula ahinnu lahum wa dunahum falah, ka'anna fasihaha sad'ul halim. Yang bermaksud saya rindukan mereka yang tinggal berhampiran kawasan lapan, seolah-olah luasnya tempat itu bagaikan lapannya dada orang yang sabar. Kata musyabbah falah adalah benda hissi. Sementara musyabbah bih sadul halim merupakan benda akli. Perbandingan di atas memberi gambaran seolah-olah lapannya dada orang yang sabar lebih ketara daripada kawasan lapan. Mislusani ka'anna riqatan nasimi huluku. Yang bermaksud seolah-olah kelembutan hembusan bayu itu seperti akhlaknya. Kata musyabbah riqatan nasim adalah benda hissi, sementara musyabbah bi khulaqan mamduh merupakan benda akli. Perbandingan ini memberi gambaran seolah-olah akhlak seseorang itu lembut daripada hembusan bayu. Kullu hadza minni, syukran jazilan. اسمي نور هزفة بنت الحسن أو إسماعيل رقم طلبتي 0602 3 و4. سنقدم لكم عن الموضوع أوراد التشبيه. أوراد التشبيه متنوعة كثيرة وهي في الأغلب تعود إلى مشبه وقد تعود إلى مشبه به. Maksudnya aurad tashbih ni dia ada banyak dan banyaknya dia itu majoriti untuk memfokuskan musyabbah dan juga dia kembali rujuk juga kepada musyabbah bih. Dan dalam pada itu juga dia dalam keadaan tashbih makruh. Setiap kalimah yang dituturkan oleh seseorang pasti ada maksud dan tujuannya. Begitu juga ketika seseorang menggunakan gaya tashbih dalam percakapannya, maka pasti ada tujuan ataupun maksud di sebalik kata-kata itu. Aurad tashbih terbahagi kepada 7, iaitu yang pertama bayanun imkan wujud musyabbah, iaitu menerangkan kemampuan musyabbah. Maksudnya di sini dia menjadikan musyabbah itu mampu pada perkara yang asalnya tidak mampu dilakukan. Contohnya pada syair Al-Mutanabbi, fa in tafuqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali. Maksud dia, syair ini, jika engkau berhasil mengungguli manusia lain sedangkan engkau adalah bahagian dari mereka, sesungguhnya minyak mis iaitu minyak kasturi dibuat dari campuran darah menjangan. Yang kedua, bayanun hal musyabbah, iaitu menerangkan keadaan musyabbah. Maksudnya di sini tashbih ni dia menyifatkan musyabbah yang pada asalnya kita tidak tahu sifat dia. Contoh dia seperti yang dikatakan oleh An-Nabi Ghab, ka'annaka syamsu wal miluka kawakibun idza tala'at lam yabdu minhunna kawkabun. Maksud di sini, engkau seperti matahari dan pembesar-pembesar adalah bintang-bintang. Bila matahari terbit, bintang-bintang tidak lagi kelihatan. Syair ini dia mengumpamakan raja dengan matahari dan pembesar-pembesarnya itu dengan bintang-bintang. Jadi kehebatan raja ini melebihi pembesar-pembesarnya, sebab ketika matahari muncul, bintang-bintang pasti tidak lagi kelihatan. Dan jadi tashbih ini dapat menerangkan keadaan raja dan pembesar-pembesarnya. Aurad tashbih yang ketiga iaitu bayanun miqdar hal musyabbah, iaitu menerangkan tahap sesuatu sifat pada musyabbah yang telah diketahui sifat dia itu. Contohnya berkata Al-Mutanabbi, ma qudirat aynahu illa zunnata tahta duja narul fariqi khulula. Maksud dia, tidak ditemui kedua matanya melainkan hanya sangkaan api sekumpulan yang sedang duduk dalam kegelapan. Dalam syair ini Al-Mutanabbi ini dia menyifatkan tahap kemerahan mata singa tadi itu sama dengan tahap kemerahan unggun api yang dikelilingi manusia dalam kegelapan. Jadi dalam ayat ini tashbih dia menerangkan kadar kemerahan mata itu melalui kadar kemerahan api. Yang keempat, taqrirul hal musyabbah, iaitu mengukuhkan lagi keadaan musyabbah. Maksudnya di sini pengukuhan kenyataan melalui tashbih. Jika tiada tashbih, maka musyabbah itu tidak kuat dan tidak kukuh. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman di dalam surah Al-Ra'd ayat ke-14 yang bermaksud kuasa menerima ibadat yang benar adalah tertentu bagi Allah, dan benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah tidak akan dapat menyahut ataupun memberikan sesuatu pun kepada mereka. Hanyalah seperti orang yang membentangkan kedua tapak tangannya kepada air supaya sampai ke mulutnya, padahal air itu sudah tentu tidak akan sampai kepadanya. Dan tiadalah ibadat dan doa permohonan orang-orang kafir itu melainkan dalam kesesatan. Dalam ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang
Siapa yang menyembah berhala di mana doa mereka tidak akan didengari dan dijawab pun oleh berhala tersebut. Musyabbah ini dikukuhkan lagi dengan menyamakan keadaan tersebut dengan orang yang membuka kedua tapak tangan mereka ke dalam air agar sampai ke dalam mulutnya untuk diminum. Sedangkan air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan yang kelima, tuzayyinul musyabbah, iaitu mencantikkan musyabbah. Maksudnya menghiasi musyabbah dengan pujian. Dalam sebuah syair, Abu Hasan Al-Ambari berkata, dalam menyifati orang yang disalib, maksud syair itu ialah uluran tanganmu kepada mereka dengan penuh penghormatan adalah seperti uluran tanganmu kepada mereka dengan beberapa pemberian. Maksud dan tujuan dalam syair ini adalah untuk memperindahkan sesuatu. Dan yang keenam, taqbihul musyabbah, iaitu menyebut keburukan yang terdapat dalam musyabbah. Contohnya, maksud syair itu apabila dia berbicara dengan berisyarat seakan-akan dia kera yang ketawa terbahak-bahak ataupun nenek tua yang mempeleng. Maksudnya wajah syabah dalam ayat ini ialah sama-sama memiliki perbuatan yang bodoh. Dan yang akhir sekali, yang ketujuh, menjelaskan tentang tujuan itu kembali kepada musyabbah bih jika di antara musyabbah dan musyabbah bih itu ditukarkan ataupun diterbalikkan. Seperti contoh, dan telah nampak waktu pagi seolah-olah cahayanya bagaikan wajah khalifah. Musyabbah bih itu musyabbah bih dia ialah wuratuhu dan musyabbah dia ialah wajah khalifah. Sebab secara asalnya cahaya waktu pagi itu lebih terang daripada wajah khalifah, lalu diterbalikkan seolah-olah wajah khalifah itu lebih terang daripada cahaya waktu pagi. Dan ini adalah dinamakan sebagai tashbih maqlub. Hadza lakum minni, syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Hafizah Lisma binti Hamzah. رقم الطلبة 059088. الآن سنواصل في الموضوع عن الحقيقة والمجاز. أولا، تعريف الحقيقة والمجاز. الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضع له بحيث تدل على معناها بنفسها من غير حاجة إلى علاقة أو قرينة. Al-Haqiqah ialah kalimah yang digunakan yang menunjukkan maknanya sendiri, yakni bukan makna yang selainnya, dan tanpa berhajat kepada perkaitan atau bukti untuk sampai kepada maknanya. Al-Mithlu, ra'aitu syamsan fis sama'. Al-Majaz, wal lafzu al-musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin ma'a qarinah mani'atin min iradatul ma'na al-asli. Majaz ialah lafaz yang digunakan tetapi mempunyai maksud yang lain dan ada perkaitan dan bukti yang menghalang daripada mengkehendaki makna hakiki. Al-Mithlu, ra'aitu syamsan biyadiha kitab. Wa ba'din agradul majaz. Awalan, an tahtaju ila taqribil ma'na ila zihni al-mutalaqi, iaitu untuk mendekatkan makna kepada minda penerima. Al-Mithlu, ra'aitu qamaran fi ghurfatil mudir. Al-makna al-mafhum min kalimatil qamar wa syakhsun jamil. Thaniyan, al-intisa' fil makna. Wa dhalika idza ista'arat makna li syai'in awdahu fi dhalikal musta'ar minhu, iaitu untuk meluaskan maknanya. Jika kita menggunakan satu perkataan majaz dalam ayat, ia boleh membawa lebih dari satu makna. Al-Mithlu, ra'aitul bahra yamshi fi syari'. Al-makna al-mafhum min kalimatil bahri huwa al-ju' awil kiram. Khamsatu umuri lil majaz. Al-awwal al-kalimah. Al-thani al-makna al-hakiki. Wal-thalith al-makna al-majazi. Al-rabi' al-alaqah. Wal-khamis al-qarinah. يستند على مثال الآية رأيت بدرا يدرس في الفصل. الكلمة هنا هي الكلمة المجاز أي بدرا. المعنى الحقيقي هو البدر من القمر. المعنى المجازي هو الطالب الجميل. العلاقة هي المناسبة والصلة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. والقرينة هي المانعة من إرادة المعنى الحقيقي. وكلمة يدرس في الفصل هي القرينة في هذه الآية. وهؤلاء خمسة أمور في آية المجاز. أنواع المجاز. ينقسم أنواع المجاز إلى المجاز اللغوي والمجاز العقلي. المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. Majaz lugawi ialah lafaz yang digunakan tetapi mempunyai maksud lain dan ada perkaitan dan bukti yang menghalang daripada menghendaki makna hakiki. Al-Mithlu, ra'aitu syamsan biyadiha kitab. Al-syamsu laysat syamsan hakikiyah, bal majaziyah liqarinah biyadiha kitab. وهي تشير إلى مرأة ذو كثرة علم. المجاز العقلي هو ما كان التغيير فيه ليس لغويا وإنما إسناد الشيء لغير ما هو له، وهو مجاز عقلي لأن لا يستند مفهومه إلى العقل. Majaz akli ialah perubahan yang bukan dari segi bahasa tetapi disandarkan kepada sesuatu yang sesuai untuknya. Ia adalah majaz akli kerana pemahaman ayat adalah berdasarkan kepada akal. Al-Mithlu, dhahabna ila hadiqati ghina.
الكلمة الغنى تستعمل حقيقية، ولكن الحديقة في نفسها لا تغني، وإنما الذي يغني هو عصافيرها أو ذبابها. أقسام المجاز اللغوي. أولاً، المجاز اللغوي العلاقة المشابهة، المثل رأيت أسداً يهاجم العدو، تشير إلى مجاز لغوي وأن العلاقة هي التشبيه لأنها هنا في الشجاعة، وهي تصبر أن تكون وجه الشبه كما مر بنا في التشبيه، وهذا القسم يسمى بالاستعارة. Ayat ini menunjukkan majaz lugawi dan alaqahnya tashbih, iaitu perumpamaan, kerana perkataan asadan iaitu singa diumpamakan dengan orang yang berani. Ia berkait dengan wajhul syabah yang seperti mana ada dalam ayat tashbih, dan bahagian ini juga dinamakan dengan al-isti'arah. Saniyan, al-majaz al-lughawi al-alaqah ghairul musyabahah. Al-mithlu, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Shadaqallahul azim. فالحقيقة أنهم يجعلون أناملهم في آذانهم، ولكن القرآن أطلق الأصابع وأراد الأنملة، وإنما العلاقة هي أن الأنامل جزء من الأصابع، فقد استعمل الكلي وأريد الجزئي، وهذا القسم يسمى بالمجاز المرسل. Daripada kisah yang sebenarnya, mereka meletakkan hujung jari mereka di telinga mereka, tetapi Al-Quran mengatakan asabi', iaitu jari-jari, dan maksud yang dikehendaki ialah anmilah, iaitu hujung jari. Alaqahnya ialah hujung jari itu sebahagian daripada jari. Ia sebenarnya menggunakan lafaz kulli, tetapi mengkehendaki makna juz'i. Dan bahagian ini juga dinamakan dengan majaz mursal. Hadza faqat minna, narjukum an tastafidu min hadzal bahsi. Syukran ala istima'ikum, ma'assalamah wa ila liqa'.